Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Ikhwan, kekangan tak untuk buka kamera? Ada Jap, kekangan? jap. Ah, Okay. Okay. So, kat mana tu? Tempat kerja ke? tak kat rumah. Oh, Ada nampak? ha? Nampak? Jap. Saya dah buka kamera lah. Dah. Okay, dah nampak. Saya tak nampak pun rupanya. Oh, tak nampak eh? Saya Ah, nampak. Nampak saya tak? okey, baik, baik. Okay. Okey, baik. So, Assalamualaikum. Ikhwan sihat ke? Okey, Ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. So, tahniah lah. Terutama sekali saya nak ucap tahniah sebab Lun dah lulus. Bila approve hari apa? Apa dia? Lun lulus hari apa? Wah, ya, jap, saya tak ingat. Oh, tak ingat. Dah klik approval dekat LPSA tu. Dah. Okay. So sebelum tu kita start dululah dengan Ummul Kitab. Semoga kita punya sesi pagi ni diberkati dan dirahmati. So kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. So sesi pagi ni saya nak ceritakan tentang perancangan harta. Okey. Sebab Ikhwan dah beli rumah, jadi orang beli rumah ni bukan sekadar kita beli je. Sebab rumah tu masih bukan milik kita. Sebab masih LPPSA, loan LPPSA. Jadi kalau dah kita penat-penat beli ni, kenalah rancang. Biarlah rumah tu nanti sampai boleh diwariskan. Jadi sebenarnya kalau orang lain mungkin tolong luluskan loan je, boleh kiranya jual je. Tapi sebab saya certified sebagai Syariah Financial Planner, jadi memang tugas saya nak kena make sure lah klien-klien hartanah saya ni rancang dia orang punya harta tu dengan baik. Bukan je saya bantu orang bina hutang, tapi kena bantu juga orang untuk macam mana dia nak lepaskan hutang, macam mana dia boleh wariskan rumah tu kepada isteri dia nanti. Sebab banyak kes kan, kalau kita tak rancang sekarang, masih hidup ni lah nak rancang. Sebab kalau tak rancang sekarang jadi macam kes abam tu, jadi pergaduhan adik-beradik, pasangan kita entah tak boleh duduk kat rumah tu, kita tak nak benda-benda tu berlaku. Jadi masa sihat, masa hidup ni baru kita kena rancang. So untuk loan Ikhwan hari tu saya saya review balik SPA price hari tu 256,100 Okey. untuk teres tingkat. So tolak 30,000 rebate, net dapat harga selepas diskaun 226,100. Okey. Loan approve pun loan approve pun sama dengan net lah, Okey. 226,100. Jadi MRTT untuk cover baki hutang rumah ni, MRTT dapat dia punya total caruman MRTT yang dia dah masukkan dalam loan tu 10,950.06. Dia Okey. cover selama 35 tahun lah, 420 bulan, 35 tahun coverage. So bulanan untuk MRT LPPSA 1058.57. Betul kan? Okey. Jadi dekat sini Okey. dalam topik perancangan harta ni, tujuan kita nak wariskan harta, kita nak wariskan rumah. Tapi boleh tak kita waris rumah, hutang tak settle? Tak boleh ya. Kita memang tak boleh nak wariskan, kita tak boleh nak hibahkan, tak boleh nak hadiahkan rumah tu dekat pasangan kita ke selagi hutang tak settle. Hutang dah settle, baru rumah tu boleh pindah milik kepada nama kita, baru kita boleh nak bagi dekat siapa-siapa yang kita rasa yang kita nak. Jadi dekat sini part MRTT ni sangat penting lah. Sebab tujuan MRTT ni adalah untuk lupuskan hutang. MRTT ni
dia nak melupuskan hutang kita ketika kita selepas kematian dan cacat kekal. Dia cover ni. Ya. So ini coverage MRTT. Dua ni saja yang dia cover. Jadi kalau berlaku kematian, baki hutang semasa ketika tu dia akan settlekan. Full settle untuk LPPSA, kita tak risau sangat. Kalau bank, walaupun dia kata dia dah ambil full MRTT dengan bank, tapi bila berlaku kematian, mesti akan ada juga baki hutang yang waris nak kena settlekan. Sebab bank kan rate OPR dia naik turun. Dia tak sama. Lepas tu bila kita lambat bayar ada interest late payment lah. Jadi benda-benda tu yang menyebabkan MRTT tak dapat cover penuh. Walaupun full dah ambil tapi still ada baki yang nak kena settle. Tapi untuk kes LPPSA kita tak risau sangat sebab LPPSA memang dia dah ambil lebih, coverage MRTT tu dah ambil lebih 5% daripada anggaran 5% daripada jumlah pembiayaan kita. Dah fix. Loan LPPSA kan dia fix rate 4% je. Bulanan kita pun maintain itu je 1058 je sampai 35 tahun. Kalau ekonomi bagus ke tak bagus ke, itu yang kita kena ni, dan dia tolak terus daripada payslip. Jadi tak ada isu lah lambat bayar, interest, late payment, interest apa semua tu tak ada isu. Jadi memang kalau berlaku kematian atau cacat kekal, insyaAllah memang dah full cover. Cuma ada juga kes Indian tahun lepas dia call saya di LPPSA lah, anak dia. Dia call, dia tanya macam mana kes rumah ayah dia kaki tangan awam. Dia call tu, masa dia call tu dia dah dapat surat kedua untuk lelongan, tarikh lelongan. Sedangkan ayah dia dah meninggal, sedangkan kalau berlaku kematian memang dah full cover sepatutnya. Tapi mungkin bila saya rujuk lawyer maklumkan mungkin waris tak maklumkan dekat LPPSA. Bila berlaku kematian, waris tak maklumkan dekat pihak LPPSA tentang kematian tu. Jadi LPPSA anggap default payment lah. Anggap buyer sendiri yang sengaja tak bayar. Itu yang sampai kes lelong tu sepatutnya tak perlu pun sampai kes lelong sebab kalau berlaku kematian dah full cover MRTT. Jadi Ikhwan kena make sure documentation filing betul-betul, bagi tahu dekat wife kalau berlaku kematian kena maklumkan dekat LPPSA supaya LPPSA boleh uruskan MRTT ni supaya dia orang boleh settlekan baki hutang. Okey. Jadi tapi itu untuk kematian dan cacat kekal je. Kalau berlaku sakit kritikal, kalau diuji sakit kritikal, apa persediaan Ikhwan? Persediaan Kalau diuji sakit kritikal, bulanan 1058 ni kena teruskan bayar balik macam biasa sebab dia tak cover MRTT. So apa persediaan Ikhwan ketika tu untuk bayar balik rumah, kos sara hidup yang lain, anak-anak nak sekolah. Ketika tu pendapatan dah hilang. Mungkin dah tak boleh bekerja. Ada tak persediaan untuk supaya rumah ni kita tak nak lah rumah ni kena lelong. Kalau boleh kita biarlah kita jaga macam mana kita beli dan bela dia sampai 35 tahun sampai dia boleh wariskan. Jadi kita kena ada persediaan. Ketika kita sihat, apa persediaan kita? Kalau kita meninggal, macam mana apa persediaan kita? Cacat kekal, persediaan kita apa? So untuk cacat kekal dengan kematian MRTT dah cover. Untuk sakit kritikal, ramai tak yang sakit kritikal sebelum, ramai tak kes yang sakit kritikal? Macam mana ramai tak? Kematian tu memang pasti dah. Memang pasti, cuma kita tak tahu bila. Tapi ramai tak yang berhadapan dengan ujian sakit kritikal? Ramai. Jadi apa persediaan? Kita tak tahu sama ada kita diuji ke tak. Tapi kalau diuji, apa persediaan kita? Apa persediaan Ikhwan untuk teruskan bayar balik rumah? Tak apa, yang tu nanti saya fikir nanti. Tapi betul lah dia kena ada persediaan tau. Simpanan cukup tak? Kalau dihilang pendapat, sekarang pendapatan Ikhwan, kalau kita tengok kan, kalau kita senaraikan pendapatan. Okay, kita buat. kena ada simpanan lah.
Sekejap Kita tengok pendapatan dan komitmen bulanan Ikuan sekarang. So pendapatan total gaji berapa anggaran? Kasar lah. Ya. Dua lah. 2,200. Okay, 2,200 gaji. Ikuan ada buat tambahan income lain tak? Pendapatan sampingan? Adalah tapi part time biasa-biasa je. Tak ni sangat. Dia tak macam uh, Jadi setiap bulan tu part time job tu ada, boleh kata boleh jana income tak setiap bulan? 100 ke 200 ke? boleh lah dekat 100 tu ada lah. Okay, part time income dalam 200. Ini bahagian pendapatan. Bahagian pembelanjaan. So Perbelanjaan sekarang sekarang ni saya duduk quarters tu dia akan potong 375. quarters 375. Ya. Okay, makan minum setiap bulan anggaran berapa kasar? Minum sebab sebelum ni saya bujang lagi. Oh, bujang. Okay. Bujang lagi saya makan saya duduk tengok. Saya kira lah dalam 400 tu lah. Lepas tu bagi dekat mok apa 300 setiap bulan. Okay, yang tu dia bukan dalam bentuk komitmen lah. Kalau Okay. okay. So kita kalau nak tengok komitmen je. So nanti kalau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dalam bila dah start bayar balik rumah, quarters ni dah tak ada. So untuk bulanan rumah tu dalam 1,059 lah kita. Jadi lepas tu apa lagi? Komitmen yang setiap bulan wajib kena bayar. Loan, personal loan, kereta, tak ada loan. Jadi makan minum dengan ini je perbelanjaan Ikuan. Lepas macam apa ni? Apa ni? Bil handset tu kira? Bil setiap bulan tu kalau hilang income kena bayar tak nanti? Macam mana? Bil tu kita nak Bil. tengok berapa komitmen kita sekarang ni yang wajib yang kita bayar. Kalau dah hilang income pun still kena bayar. Kita nak senaraikan benda-benda macam tu. Jadi bil telefon mungkin perlu kan? Apa lah? Jadi kalau total anggaran bil berapa? Bil Anggaran. Sekali dengan bil api. bil api, bil air semua tetap nak kena ni kan? Tak kena ada juga. 100 lah. Okay. So ni saja ke? Ni je. Okay, kita tengok 1059 tambah 400 tambah 100. Ada perancangan nak berkahwin ke dalam masa terdekat ni? Ada juga. Tapi tak apa, itu pelan-pelan lah. Okay. So yang ni kira semasa punya perancangan. Nanti bila dah tahu tu macam mana Ikuan boleh dari masa ke semasa tu boleh ni lah. Boleh update balik 2,400. Jadi 2,400 sekarang ni ada income 2,400. Nak menampung total komitmen yang ada 1,559. Nanti bila rumah tu dah start kena bayar. Tapi sekarang ni kita tengah fikirkan apa persediaan sekiranya diuji sakit kritikal dan pendapatan 2,400 ni hilang. Jadi siapa yang boleh menanggung dan meneruskan komitmen bulanan ni? Utamanya rumah 1,059 tu. Itu persediaan yang kita kena buat sekarang lah. Jadi kalau antara yang mungkin orang fikirkan simpanan kan. Jadi kalau nak kata simpanan, 1,559, simpanan berapa sekarang? Ada buat simpanan tak sekarang? Simpanan Ikuan berapa sekarang semasa anggaran? Semua lah total bah. Total anggaran kasar. Dalam 20. Kita letaklah 20,000 Kita letak 20,000. So 20,000 bahagi
1559 total pembelanjaan nanti. 1559 dapat cover 13 bulan sahaja. 13 bulan setahun, dalam setahun sahaja. Selebihnya, adakah waris Ikhwan mampu untuk bantu Ikhwan teruskan bayar balik rumah? Okey, sekarang tak ada isteri yang bekerja. Jadi takkan kita nak biar kalau sakit hilang pendapatan tadi, takkan nak biar rumah tu kena lelong, sayang, sebab value dah naik. Jadi siapa nak akan tolong bayar rumah tu? Waris mampu tak nak settlekan rumah? Nak bayar, nak teruskan bayar balik rumah? Sebab adik saya pun kerja kan, banyak yang dah kerja. Dan diorang pun ada komitmen diorang sendiri, betul tak? Betul. Jadi kalau saya minta Ikhwan simpan sikit, kalau gaji tadi kan, kalau gaji 2,400. Okay. Sebab nanti kan dia tiap bulan akan naik 100, tiap bulan. Ya betul. Akan 100. Nanti dia makin baik. Boleh apa saya punya. Faham. Kalau Ikhwan nak simpan sendiri, nak menyimpan sendiri RM200 lah paling. Berapa semaksimum simpanan yang Ikhwan boleh buat? Ikhwan rasa Bila tu? Bila nak bayar rumah, bila dah bayar rumah ke tak apa sekarang? Bila dah start daripada sekarang sampai nak sekarang, lepas tu nanti dah start bayar balik rumah, berapa anggaran average? Kalau macam sekarang tak ada bayar rumah lagi tak? Saya simpan dah lebih kurang 1,000 lah. 1,000. Okey, banyak tu. Okey. Lepas tu nanti bila dah start bayar balik rumah, mungkin boleh simpan separuh daripada tu. Kalau macam dah start bayar rumah nanti mungkin lah dalam 500 aku tengok macam tu lah. Okey, kita ambil lah 500 Kita ambil kalau Ikhwan dapat simpan 500 sebulan. 500 sebulan simpanan. Kalau darab 12 bulan, darab 30 tahun. 500 darab 12 bulan, darab 30 tahun. Baru dapat 180,000. 180,000 ni untuk backup. Maksudnya 30 tahun. Okay. Kalau Ikhwan perlu simpan RM500, nak dapat 180,000, kena simpan RM500 selama 30 tahun. Baru dapat 180,000. Tapi dalam hidup kita ni ada risiko kan? Kita tak tahu kita sakit, bila kita meninggal, bila kita nak berlakunya cacat kekal tu, semua tu kita tak tahu sama ada kita akan diuji ke tak. Kita tak tahu kita mampu tak nak menyimpan sampai 30 tahun. Kalau dapat simpan 2 tahun je, 500 darab 12 bulan, darab 2 tahun, baru dapat simpan 12,000. Dengan simpanan RM500 sebulan, baru dapat simpan 12,000 kalau sempat nyimpan 2 tahun. Tapi, Ikhwan okey tak kalau simpanan tak sampai pun RM500, simpanan tak sampai pun 10% pendapatan Ikhwan ni, 2,400, tak sampai pun 10%, tapi boleh dapat pampasan suku juta untuk kematian dan cacat kekal, dan bila berlaku sakit kritikal dapat minimum 100,000. Okey tak? Macam mana? Okey, tadi Ikhwan nak, kalau persediaan untuk menghadapi sakit kritikal, untuk teruskan bayar balik rumah tu, kalau kita hanya fokus kepada simpanan sendiri, simpan sendiri. Okay. Kita perlukan jumlah yang banyak dan tempoh yang sangat panjang untuk dapat amount yang banyak. Betul tak? Okay. Jadi, saranan saya sekarang ni adalah dengan simpan, kita ada satu alternatif yang paling baik lah yang kita boleh gunakan adalah dengan simpanan dalam tabung takaful, hibah takaful. Simpanan tak sampai pun, kita tak perlu pun nak menyimpan sampai RM500 ni. Kita tak perlu pun nak simpan lebih 10% pendapatan. Kurang 10% je. Kalau caruman untuk dapatkan pampasan suku juta kematian dan cacat kekal, simpanan tak sampai pun RM200. Ikhwan okey tak?
Kalau tadi Ikwan perlu menyimpan sendiri RM500, 30 tahun pun tak dapat lagi RM200,000. Tapi dalam simpanan takaful, bawah RM200 boleh dapat suku juta dalam masa bila anytime. Bila berlaku kematian cacat kekal dalam tempoh setahun, 2 tahun, dah dapat suku juta untuk kematian dan cacat kekal dan sakit kritikal RM100,000. Ikwan rasa okey tak? Berbaloi tak? Berbaloi lah. Sebab dia tak perlu kita nak simpan sampai ke 10% gaji kan. Sebab takaful ni konsep dia ta'awun, tolong menolong. So duit konsep ta'awun ni, tolong menolong ni sebab semua peserta yang menyimpan dalam takaful akan dimasukkan duit tu, caruman tu ke dalam satu tabung, nama dia tabung tabaruk. Tabung tabaruk. Tabung tabaruk. Jadi duit yang kita mencarum, kenapa takaful kita simpan sikit dalam masa singkat boleh dapat juta-juta, boleh dapat ratus ribu, kan? Kalau ikut logik. Kenapa? Baru simpan setahun, ada yang kes kemalangan, baru simpan sebulan pun dah kemalangan, waris dah dapat 10 juta. Disebabkan konsep ta'awun ni lah, konsep tolong menolong. Kita sama-sama menyimpan duit yang kita carum tu masuk dalam satu tabung, nama dia tabung tabaruk. Jadi bila salah seorang peserta berlakunya risiko kematian, cacat kekal, sakit kritikal, so duit daripada ni lah yang kita akan gunakan untuk bayar peserta yang dalam risiko tu tadi. So bila berlaku 3 risiko ni, duit daripada ni lah, tabung ni lah yang kita akan bayar. Sebab tu mudah, lebih mudah. Itu solusi yang paling mudah yang kita boleh ambil. Dia tak perlu pun nak menyimpan sampai 30 tahun. RM500 sebulan, simpan 30 tahun baru dapat RM300,000. Tapi kalau simpanan RM500 tu dalam takaful dah boleh dapat 2 juta dah coverage. Dalam tabung apa? Tabaruk ke? So saya try kira. Kejap. Ikut merokok tak? Tak. Tak merokok, dia murah sikit lah sebab takaful ni caruman dia berbeza-beza mengikut jantina, umur, merokok ke tak, dengan sektor pekerjaan. So kalau lagi lambat kita start mencarum, lagi tinggilah bulanan kita. Lagi lambat lagi tinggi sebab setiap tahun dia akan naik caruman. Sebab tu kalau orang beli rumah lambat, bulanan dia lagi mahal. Mana dia? Sebab dalam bulanan rumah tu kan dah termasuk takaful MRTT tu. Sekejap dia try tengok Ikwan punya ni. Caruman untuk suku juta. So tadi kalau kita ada, kalau simpanan dalam takaful ni, kalau berlaku sakit kritikal, ada penggantian pendapatan minimum RM100,000. Tadi simpanan RM20,000 dapat cover setahun je. Tapi dengan RM100,000 sekurang-kurangnya dapat cover 65 bulan. 5 bulan. 65 bulan bersamaan dengan 5 tahun lah, sekurang-kurangnya boleh cover 5 tahun tanpa susahkan orang lain dengan RM100,000 pampasan. Lepas tu kalau berlaku kematian, dapat lagi 10 juta, RM250,000. Rumah MRTT dah settlekan dah, baki hutang. Tapi 10 juta tunai masih lagi waris terima. Itu Ikwan boleh letak nama siapa lah. Kalau macam belum ada wife, boleh letak nama ibu, nama ayah. So kalau Ikwan meninggal, dia orang yang akan dapat. Jadi ada manfaat dekat situ lah, dia orang boleh guna walaupun Ikwan dah tak ada, tapi dia orang masih dah manfaat, boleh Ikwan boleh katakan bahagia mak ayah daripada pampasan tu. Kalau berlaku cacat kekal, rumah dah settle tadi kan. Kalau berlaku cacat kekal, kita masih hidup,
Tapi masih nak kena teruskan kelangsungan hidup. Rumah alhamdulillah dah settle, MRTT dah settle. Tapi pampasan 10 juta yang kita dapat tu, kita yang dapat, sebab kematian dengan cacat kekal ni dia akan tengok mana sampai dulu. Kalau berlaku kematian, waris dapat. Kalau berlaku cacat kekal, kita yang akan dapat. Jadi kalau berlaku kematian, penambah hibah lah dapat. Kalau berlaku cacat kekal, kita yang dapat. Jadi rumah settle, jadi 10 juta tunai ni kita boleh guna untuk survive. Betul juga kan. Kalau saya setuju ke bawa. Bulan apa ni nombor telefon apa? 01 013 013 02 Ha? 02 02 402 402. Okey, 402 6338. 6338. Plan ni paling minimum 10 juta kita boleh ambil. Tapi kalau maksimum nak ambil lebih, terpulang lah. Kalau Ikhwan kata rasa macam nak beli kereta nanti, nak beli rumah akan datang, boleh je standby siap-siap. Sebab bulanan murah. Kalau nanti nak tambah kemudian bulanan dah jadi mahal. Nak ambil 0,5 juta ke terpulang kepada keperluan. Lepas tu bestnya plan ni dia ada peningkatan jumlah pampasan tu, dia meningkat. Kalau kita ambil 250,000, dia meningkat 10% setiap 5 tahun. 10% tu maksudnya 25,000 lah. Kalau kita ambil 250,000, peningkatan dia 25,000. Kalau ambil 500,000, peningkatan dia 50,000. Dia bermula pada tahun pertama lagi. Jadi saya tunjuk dia punya jadual. Tahun 1997. 1997. Berapa bulan? 20. 20 12. 12. Tidak. Bekerja sebagai tentera. Bomba. Bomba tak ada sana. Sebab dia lain, bila lain industri, lain risiko, dia efek pada bulanan. Fireman lah kan? Fireman. So sebenarnya bomba ni pun agak risiko jugalah pekerjaan dia. Okay. Kita tengok dulu caruman dia. Okay, coverage ni dia sampai kita boleh pilih sama ada kita nak maintain caruman tu sampai umur 60, sampai umur 70 atau 80. Selalunya saya akan ambil 70. Maksudnya bulanan yang kita kira contohnya RM200 sebulan, maintain je bayar sampai umur 70. Tak ada peningkatan caruman dah. Kalau kita ambil sampai umur 60 je, nanti umur 60 dia akan auto sambung, masa tu caruman dia dah naik sikit. Kita try yang 70 dulu, bulanan. Ni kebanyakan yang beli rumah ni kan, memang mereka akan ambil kan. Terpulang, tak paksa. Terpulang kalau rasa
nak buat persediaan, dia ada dua pilihan. Sama ada kita sanggup simpan sekarang tak sampai pun 10% gaji, supaya nanti supaya bila diuji tu kita tak susahkan orang, risiko rumah lelong rendah, tak perlu rumah nak kena jual. Atau kita tak nak menyimpan sekarang, tapi bila berlaku risiko rumah kena lelong tinggi, kita nak susahkan orang pun ketika tu kalau kita sendiri dia bayangkan macam ni, kalau kita sendiri pun rasa susah nak menyimpan untuk diri sendiri, bayangkan orang lain nak tolong kita. Orang lain pun ada komitmen, orang lain nak tolong kita. Seberapa lama je orang boleh bantu kita kan? Ikut pilihan masing-masing, nak pilih yang mana. So ni, kalau yang ini saya tak ambil kemalangan. Sebab murah sangat, dia better ambil kemalangan sikit. Sekejap. Kita just bagi saranan sebab ramai orang tak tahu benda ni. Jadi bila saya ceritakan tentang ni, terpulanglah sama ada nak buat persediaan sekarang ataupun tak. Okay. Sangat murah lah sebab Ikuan muda lagi. Jadi kalau ambil yang kira ni dah orang kata pun full package yang full sekali dengan sakit kritikal, masih boleh dapat bawah RM200. Kalau orang yang 30-an 40-an baru nak ambil, bulanan dia dah 200 lebih ke atas. Ni macam ni 200 bulanan. Kejap tak sampai 200 pun tadi. Okey, yang ni caruman ni RM164.40 total, RM164.40. So apa yang Ikuan dapat, sekejap saya tunjuk contoh. Okey, contoh yang ni yang dia merokok, sebab tu caruman dia mahal sikit yang ni. Exam ni, Zaim. Okey, tapi saya nak tunjuk manfaat apa yang Ikuan dapat daripada caruman 164 tadi. Kan, manfaat dia sama je, cuma caruman je berbeza dekat option 3. Boleh ambil option 1 dengan option 2, caruman dia akan dapat lagi murah lah. Kalau tadi yang 164 untuk Ikuan punya tu dekat option 3. Manfaat dekat option 3. Kalau dia ni dah 250, hampir 250 sebab dia merokok, jadi risiko dia tinggi, caruman dia agak mahal sikit. Jadi apa yang Zaim dapat dengan simpanan RM164 tu tadi, kematian ada tabung pelupusan hutang, kematian, bila berlaku kematian, waris dapat RM250,000. Tapi Zaim dah hutang rumah tu dah cover full MRTT. Tapi kalau lah meninggal masa tu ada baki hutang lain nak kena settle, at least dengan pampasan ni, waris ada modal lah nak bantu Zaim settlekan hutang. Jadi kita pun boleh meninggal dalam keadaan bebas hutang dan tak meninggalkan beban kepada waris. Bila berlaku cacat kekal, kita yang dapat RM250,000 pampasan. Dia akan, dua ni tabung yang sama. Dia akan tengok mana sampai dulu. Kalau berlaku kematian, waris dapat. Kalau berlaku cacat kekal, kita yang dapat. Kemudian dia ada tabung sakit kritikal RM100,000. Untuk cover 45 jenis sakit kritikal. Tahap 3 atau 4. Adalah senarai-senarai sakit kritikal dia. Jadi kalau diuji sakit kritikal, tahap 3 atau 4, dapatlah RM100,000 tunai. Yang ni yang boleh jadi penggantian pendapatan untuk teruskan bayar balik rumah, kos sara hidup yang lain, supaya kita tak membebankan orang lain. Dengan simpanan 160 lebih tu je tadi. Bila berlaku kematian, waris dapat tambahan khairat kematian RM2,000. Lepas tu kalau meninggal ketika menunaikan haji dan umrah di Mekah dan Madinah, waris dapat 2 kali ganda daripada jumlah pampasan. Kalau ambil RM250,000, waris dapat RM500,000. Kalau Zaim ambil yang RM500,000 pampasan, waris dapat RM1 juta. 2 kali ganda.
Kalau simpan sendiri tak dapat manfaat semua ni. Dia investnya dan simpanan dalam takaful ni. Lepas tu ada badal haji. Kalau tak sempat pergi haji pun lepas meninggal, Great Eastern akan upahkan orang untuk buatkan badal haji untuk kita. Lepas tu ada waiver. Waiver ni kalau diuji sakit kritikal tahap 3 atau 4 tadi, kan kita dah dapat 100,000. Lepas tu caruman ni pun free, tak perlu bayar. Ini untuk dia lah. Kalau Ikuan RM164 tu tak perlu bayar dah. Kalau tiba-tiba mencarum sampai tahun ketiga, tiba-tiba diuji sakit kritikal tahap 3, tak perlu mencarum dah. Dia dah auto je berjalan sampai umur 70. Tapi kalau kita simpan sendiri, tiba-tiba sakit, kita masih perlu menyimpan. Kalau tak ada simpanan, tak ada duit. Tapi macam mana nak simpan duit? Pendapatan tak ada. Tapi dalam takaful kita dah tak perlu menyimpan dah kalau diuji sakit. Dia dah auto free. Lepas tu dia ada manfaat kematian disebabkan kemalangan. Kalau meninggal, tapi kematian tu disebabkan kemalangan di Malaysia, waris dapat tambahan 100,000 lagi. Kematian disebabkan kemalangan di Malaysia, waris dapat tambahan 100,000 lagi. Kalau kematian tu disebabkan kemalangan ketika menaiki public transport berjadual, macam LRT, apa-apa kemudahan awam yang berjadual, waris dapat tambahan 200,000 lagi. Tadi dah dapat 250,000, tapi kematian tu disebabkan kemalangan ketika menaiki public transport berjadual, dapat tambahan 200,000 lagi, jadi 450,000. Kemudian kalau kematian disebabkan kemalangan di luar negara, waris dapat tambahan 300,000 lagi. Cuma best, tapi yang bestnya lagi, option 2 dengan option 3 ni, dia ada booster. Yang saya cakapkan tadi kan, 10% setiap 5 tahun. Kenaikan dia tu bermula pada tahun pertama lagi. Kalau option 1, kalau Zaim ambil option 1, bulanan RM10 je. Tapi tak ada kenaikan booster. Tak ada jumlah pampasan meningkat. Tapi untuk option 2 dan 3 ni, dia ada kenaikan jumlah pampasan RM25,000. Kalau ambil RM250,000, RM25,000 lah dia meningkat setiap 5 tahun. Kalau ambil RM500,000, kenaikan dia RM50,000 setiap 5 tahun. Bermula pada tahun pertama. Jadi kalau Zaim ambil yang tadi 160 lebih tu simpan, meninggal pada tahun pertama, waris dapat RM275,000. Meninggal pada tahun pertama. Lepas tu meninggal pula disebabkan kemalangan di Malaysia. Tambah lagi 100,000, dah jadi RM375,000. Waris akan dapat. Ini kematian dengan cacat kekal sekali lah. Kalau berlaku cacat kekal pada tahun pertama, Saim lah dapat 275 ni. Kalau meninggal atau cacat kekal pada tahun kelima, 300,000. Lepas tu naik lagi 5 tahun naik lagi. So itu bestnya plan. Tak ada mana-mana plan takaful yang ada kenaikan macam ni. Saya buat ni di bawah Great Eastern Takaful Berhad sebab nak bantu klien-klien hartanah ni rancang keuangan, rancang harta diorang ni, nak buat simpanan untuk perlindungan ni. Kita tak nak simpan, kita tak nak lebih daripada 10% gaji. Kalau ikut formula urus gaji, kalau ikut, sekejap saya habiskan yang ni. Yang tu jumlah pampasan meningkat. Lepas tu dia ada saving value. Dia ada saving value untuk plan tu. Jadi kalaulah Zaim pada umur 50 ataupun umur 70, tak naklah sambung sebab dia plan ni dia boleh sambung sampai 100 tahun. Kalau Zaim dah sampai umur 70, lepas tu dia akan auto sambung ke umur 80 dengan caruman yang ada kenaikan sikit lah caruman. Tapi kalau ketika tu Zaim sihat, tak ada apa-apa risiko berlaku, nak stop, tak kisahlah nak stop pada tahun ke-50 ke, tahun ke-20 ke, nak stop, tak nak teruskan dah. Boleh keluarkan semua saving value yang ada ketika tu. Contoh dia kan, ni dia ada saving value dia pada tahun ke-30. Kalau dia nak surrender, dikeluarkanlah 90,000 ni. Jadi dalam masa yang sama kita menyimpan, kita lindung risiko. Kalau berlaku risiko, kita dapat dengan pampasan yang sangat banyak. Kalau berlaku kematian, confirm lah kematian tu memang berlaku. Cuma tak tahu bila. So kita boleh manfaatkan kepada waris. Kalau orang yang ada isteri, anak-anak, dia sebagai pencari rezeki utama, apa akan berlaku dekat anak dengan isteri dia untuk survive? Hilang dah pendapatan dia. Jadi duit pampasan ni lah yang akan bantu isteri dengan anak-anak dia survive. Tapi kalau kes yang bujang, mak ayah dia lah dapat manfaat tu untuk diorang
guna duit tu untuk kelangsungan hidup kan. Jadi kalau tak berlaku apa-apa, kita nak surrender, kita keluarkan saving value yang ada ketika tu. Sebab plan ni daripada Great Eastern. Great Eastern ni, kalau dalam banyak-banyak takaful company, Great Eastern dia joint venture dengan LTAP, Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Pernah dengar? Korporasi Tentera. Pernah. Kalau company takaful yang lain, dia joint venture dengan bank, macam AIA dengan bank, Prudential dengan BSN, AIA dengan public bank. So plan dia sangat-sangat mahal dan tak ada peningkatan jumlah pampasan yang macam ni. Sebab tu saya buat orang kata certified dengan Great Eastern Takaful Berhad ni, sebab Great Eastern dia JV dengan JLIC, Korporasi Tentera. Kekuatan keuangan dia sangat bagus. Sebab tu dia boleh come up dengan plan-plan yang murah, yang pampasan tinggi. Jadi kita dah beli rumah, kita nak bayar balik bulanan rumah. Kita tak naklah merosakkan keuangan klien dengan simpanan takaful yang mahal. Kalau boleh simpanan untuk takaful bawah 10% je. Sebab kita nak kena menyimpan juga untuk kalau umur kita panjang untuk persaraan. Sentuh sikit part urus gaji. So nanti kalau macam contoh masuk kan dalam 10 tahun apa semua tu, dia kalau nak keluar pun boleh kan? Boleh, tak kisah. Cumanya kalau boleh janganlah keluar, takut bila dah stop tiba-tiba berlaku risiko. Siapa nak ni? Siapa nak bantu kita ketika tu? Kalau selagi mampu kita menyimpan. Kalau tak mampu, contohnya kalau orang yang macam tiba-tiba dia memang tak mampu, benda yang paling orang salah, dia stop takaful. Benda yang paling penting yang kita kena buat, kena kurangkan perbelanjaan. Sebab perbelanjaan yang kita gunakan, duit yang kita gunakan untuk perbelanjaan, dia akan hangus macam tu je, tak boleh bantu pun. Duit simpanan yang kita simpan 10% ni je yang akan bantu kita ketika sakit. Okay, kalau tengok dalam sini kan, formula urus gaji. Okay, dalam nak mencapai kebebasan keuangan ni, sebenarnya dia ada 5 tetik keuangan. So sekarang ni Ikhwan dah cipta pendapatan sampai boleh beli rumah. So dengan pendapatan terus lompat ke labur. Sepatutnya kena urus dulu, lindung, baru pergi labur, lepas tu baru boleh agih pewarisan. Kalau ikut step yang sebenar. Tapi tak apa, kita masih boleh urus, masih boleh lindung. Kalau kita tak lindung, kalau kita tak urus, kita memang tak boleh nak agih pun, tak boleh nak pergi pun ke part pewarisan. Sebab bila berlaku kematian, rumah yang kita ada tak dapat settle hutang. Bila sakit, rumah kena lelong. Jadi macam mana nak sampai ke part pewarisan? Jadi bila dah ada pendapatan, kena urus dulu pendapatan tu, buat perlindungan, baru buat pergi ke pelaburan. So macam mana kita nak urus pendapatan tu? Kena urus ikut formula urus gaji yang betul. Ini formula urus gaji yang betul. Simpanan 10% untuk lindung. 10% maksimum. Maksudnya jangan lebih. Kalau kita dapat cari plan-plan yang murah macam tadi dengan pampasan yang tinggi, bawah 10% dan gaji kita lagi bagus. Jangan lebih daripada 10% sebab kita perlu juga simpan untuk labur, simpan dan labur. 20% minimum untuk yang kita kena simpan ke dalam platform-platform pelaburan seperti ASB, tabung haji, rumah. Jangan pergi ke platform-platform yang berisiko seperti saham. Pergi ke platform-platform yang lebih selamat. Sebab kalau kita simpan sendiri, kalau Ikhwan simpan sendiri dalam account bank tu, dia akan meningkat tak nilai dia? Tak. Harga barang naik tak setiap tahun? Harga barang naik. Jadi duit kita akan menyusut kalau Ikhwan biar je dalam saving account tu. So kena simpan dalam ASB, tabung haji yang ada dividen, kenaikan nilai duit kita tu, ada kenaikan nilai setiap tahun. Baru dia boleh cover kos inflasi, dapat cover kos kenaikan harga barang. Jadi 30% ni je yang akan bantu kita. Sama ada kita sihat ataupun kita sakit. Sama ada kita umur panjang ataupun umur pendek. Kalau umur kita tak panjang ataupun kita sakit, 10% ni je yang akan bantu kita. Kalau umur kita panjang, kita nak bersara, 20% simpanan ni yang akan bantu kita.
Selebih je ni 60% ke 70% komitmen yang kita habiskan setiap bulan hangus macam tu je. Tak boleh bantu kita pun. Sebab tu kita tak boleh nak guna 100% untuk komitmen. 10% yang kita simpan untuk lindung ni, sumbangan dia sangat besar untuk kukuhkan tapak kewangan kita. So sekarang ni Zaim dah ada rumah pelaburan, dah start melabur. Dalam hierarki kewangan, pelaburan ni bahagian bumbung. Kalau ada bumbung tapi tak ada tapak, bahaya tak? Ya. Dia tak kukuh tak. Sebab tujuan utama kita buat perlindungan untuk tapak kewangan ni paling penting adalah pelupusan hutang. Bila kita meninggal atau cacat kekal, hutang boleh settle dulu. Tujuan kedua adalah penggantian pendapatan. Kalau kita sakit tadi, hilang pendapatan, kita ada penggantian pendapatan untuk teruskan bayar balik rumah dan kos sara hidup yang lain. Tapi kita hanya tapi sekarang ni orang hanya pandang labur je, tak pandang part perlindungan tu. Jadi ada bahagian bumbung je, tapak ni tak ada. Kalau risiko kehidupan kita ni memang ada risiko. Jadi kalau berlaku risiko, apa akan berlaku dekat pelaburan dia tu? Dia tak ada tapak yang menampung. So dalam nak membina rumah pun memang dua-dua ni penting. Tapak penting, bumbung pun penting, tapi mana yang paling penting? Tapak paling penting, tapi orang tak nampak benda tu. Itu yang saya nak kena fahamkan lah klien-klien hartanah saya ni, supaya dia bukan je beli rumah lepas tu dia tiba berlaku risiko hilang rumah tu. Tak nak lah macam tu. Jadi kita kena ada persediaan. So itu je lah daripada saya. So nanti bila dah hutang settle, bila berlaku kematian, hutang settle, barulah rumah tu boleh diwariskan. Kalau tak, dia akan dibekukan. Dia akan berterus satu risiko, dua risiko kalau berlaku kematian, rumah lelong ataupun harta dibekukan. Kalau hutang settle, tapi waris tak ada modal untuk uruskan harta pusaka, dia akan dibekukan. Terus sekarang ni rumah tu bila berlaku kematian, dia ada bahagian waris faraid tau. Okay, macam saya sekarang ni tak ada wife lagi. Kalau ada wife, ada anak-anak, rumah tu bahagian dia macam ni. Nanti kan sebab 35 tahun mesti dah berkahwin, nanti kena tahu jugalah benda ni. Nak agihkan rumah, nak hadiahkan rumah tu dekat pasangan. So bayangkan kalau Zaim dah berkahwin, dah ada anak. So Zaim pula Ikhwan. So rumah sekarang ni nama sebab baru wasiat dengan Zaim tu nak cerita tukar nama. So nama sekarang ni SMP atas nama Ikhwan. Dalam SMP tu nama Ikhwan. So, rumah ni memang milik Ikhwan. So bila berlaku kematian, MRTT dah settlekan baki hutang. Okay. Proses untuk agih pewarisan, untuk settlekan bahagian pewarisan tu tadi, first kali kena settlekan hutang dulu. Okay. Baru pergi ke pembahagian faraid. Kalau berlaku kematian, MRTT dah settlekan hutang, so settle lah part 1. So nak pergi ke nombor 2 ni, waris perlukan modal. Waris perlukan modal untuk uruskan sebab kos lawyer, stamp duty. Dia bukan boleh urus macam tu je, dia ada pihak yang akan menguruskan, pihak lawyer, stamp duty. Jadi semua ni kos. Jadi walaupun hutang dah settle, contoh kan Ikhwan dah ada anak, ada isteri. So ada bahagian anak, ada bahagian isteri, ada bahagian mak, ada bahagian ayah. So ini kata apa? Anak lelaki, anak perempuan. Ada 5. Ada 5 bahagian waris faraid yang layak ke atas rumah ni. So kalau berlaku kematian, kalau bahagian mak ayah ni, diorang nak hadiahkan je kepada isteri Ikhwan. So selamatlah. Tak perlulah nak kena jual rumah ni.
dia dah hadiahkan terus kepada isteri. Tapi kalau dia orang nak bahagian dia orang, ayah nak bahagian dia, mak nak bahagian dia, isteri kena bayarlah. Isteri Ikhwan kena bayar bahagian dia orang tu. Ketika tu kena fikirkan isteri ada tak modal nak bayar bahagian mak dengan ayah tu. Kalau dia tak ada modal, pilihan terakhir dia terpaksa buat adalah jual rumah ni baru boleh agih, sebab rumah tak boleh nak pecah-pecah. Tapi kalau nanti Zaim Ikhwan dah ada isteri, tapi Ikhwan ambil buat simpanan takaful tadi, hibahkan kepada isteri juga kan. Jadi contohlah 250,000 sekarang ni tak ada lagi nama isteri, letak nama mak ayah. Lepas tu kalau dah ada isteri nanti, sama ada Ikhwan nak boleh ubah penama tu, boleh ubah ataupun tambah perlindungan. Ambil lagi suku juta contohnya, letak nama isteri. Jadi isteri adalah kalau berlaku kematian, isteri dapat 250,000 untuk bayar bahagian waris waraid tadi. Faham tak? Faham. Kalau contoh ambil dah ada isteri apa semua, nak ubah ke nama isteri tu macam mana? Dia ada sistem nanti, lepas Ikhwan dah lulus enforce je sijil hibah tu, nanti admin saya akan WhatsApp Ikhwan dan ajar macam mana nak login ke sistem I Get In Touch nama dia. Sistem I Get In Touch tu kita boleh tukar bila-bila masa penama-penama hibah kita, cara kita nak bayar, semua boleh buat dalam tu. Nak tengok detail polisi kita semua dalam tu. Tapi sebelum nak agihkan ni, ada kos tadi. Kos yang nak kena settle. Kalau waris tak ada kos, tak ada modal untuk bayar ni, itu yang berlakunya harta dibekukan. Oh, tu masalah kan. Sebab tak boleh nak proses. Tak boleh nak proses sebab waris tak ada modal. Kalau Ikhwan tengok dalam Google, yang terkini 90 bilion harta umat Islam dibekukan. Dah 90 bilion. Salah satunya sebab waris tak ada modal lah nak uruskan. Walaupun tadi MRTT dah ada settle hutang, tapi kita memang kena standby hibah takaful tu supaya waris kita ada dapat tadi 250,000, adalah modal untuk uruskan. Tak adalah rumah tu berterusan dibekukan dan tak dapat dimanfaatkan. Itulah dia punya proses dia. Tapi yang penting sekarang ni kita ambil perlindungan tu dulu supaya waris kita ada modal untuk urusan harta pusaka, dan kita sendiri pun ada dana penggantian pendapatan ketika sakit nanti. Jelas tak so far? Jelas. Lepas tu satu lagi, kalau macam saya ambil kan takaful ni, lepas tu tak ada berlaku apa-apa lah, cacat kekal 70 kan. Lagi tak meninggal, lagi tu duduk ni kan macam mana? Dia sampai kat room lah. Si plan tu sampai 100 tahun. Okay. Coverage dia sampai 100 tahun. Cuma yang kita pilih sampai 70 tu untuk maintainkan caruman RM160 lebih tu, maintain sampai umur 60, sampai umur 70. Okay, dia cover sampai umur 70. Selagi tabung tabaruk tadi cukup. Kalau ramai yang claim daripada tabung tabaruk dan tabung tabaruk tu dah tak cukup, kemungkinan caruman tu memang akan ada kenaikan lah, tapi tak pernah lagi berlaku. Selagi dana tu cukup, caruman kita maintain je RM160 tu sampai umur Ikhwan 70 tahun. Masa umur 70, dia akan auto sambung ke umur 80. Lepas tu umur 80, auto lagi sambung ke 100 tahun. Masa umur 70 nak auto sambung ke 80, dia ada kenaikan sikit caruman. Masa tu, kalau Ikhwan rasa nak teruskan. Kalau rasa tak nak teruskan, boleh keluarkan semua saving value yang ada, ataupun saving value masa tu dah banyak. Kalau ada kenaikan caruman, Ikhwan boleh je biarkan saving value yang ada tu tampung caruman seterusnya sampai umur 80. Sebab tak ramai pun yang hidup sampai umur 80 kan. Jadi kalau kita biarkan saving value yang ada tu untuk menampung caruman kita sampai umur 80 tu lagi bagus lah. At least bila kita meninggal, kita tinggalkan harta kepada waris. Orang Cina. Kalau kita meninggal sampai umur kalau macam sakit tua lah kan. Dapat pada kan.
Ya, mungkin masa tu umur 70 kita dah tak bekerja. Jadi kita gunakan je lah saving value yang ada tu untuk tampung caruman seterusnya. Orang Cina lah, meninggal seorang jutawan, lahir seorang jutawan. Faham tak? Orang Cina, dia orang memang nampak benda ni. Tapi orang Cina ambil insurans lah. Kita tak boleh lah insurans. Kita kena takaful Islamik. Orang Cina ambil insurans 1 juta, meninggal, letak nama anak dia, meninggal seorang Cina, lahir seorang jutawan Cina. Tu yang bila kan kalau tengok orang Cina kan, kalau parent dia meninggal, dia orang masih boleh jadi kaya sebab duit insurans lah. Tapi kita guna takaful sebagai untuk yang Islamik punya. So Ikwan nak proceed tak simpanan yang tu untuk RM160 tu? Dia ada masa tak? Boleh tak saya fikir tu? Boleh je, dia tak ada masa. Cumanya Ah, nanti salah benda ni bagus lah. Saya tengok memang bagus pun dia hmm, untuk kita punya apa? Simpanan kita kan. hmm. Lagi awal kita start lagi bagus sebab kita tak tahu bila nak berlaku tu. Risiko Ah, tu kita tak tahu bila. Ni keluar tiba-tiba insiden ke apa kita tak tahu kan. Terus tak kisah nak ambil cepat ke lambat ke tu tak kisah. Cumanya kita bimbang tak sempat ambil je. Tak sempat buat persediaan. Tu je. kalau Hmm. saya ambil nanti dia akan masuk dalam payslip lah. Tak ada. Dia bukan satu komitmen. Takaful ni, dia bukan komitmen, dia adalah satu bentuk simpanan. Tadi Oh, kan dalam urus gaji tu 10% simpanan lindung, 20% simpanan labur. Dia dalam bentuk simpanan. Kalau orang nak beli rumah, kalau loan bank okay. pun bank tak ambil takaful, simpanan takaful itu sebagai komitmen. Sebab dia adalah satu bentuk simpanan, bukan komitmen. Soalnya macam bulan-bulan nanti kalau apa ansuran bulan-bulan 164 tu kan. Betul. Boleh buat terus auto debit pun boleh. Oh macam tu kan. Sebab better auto debit lah. Masa submission tu kita guna kad je terus. Masa nak submit, dia kena bayar deposit. Deposit sama ada kalau guna kad, deposit 1 bulan. Kalau guna Jompay, deposit 2 bulan. Contoh kalau kita guna Jompay, bayar 2 bulan deposit, start bulan ni lulus. Bulan ni dia punya dah start dia punya coverage tu dah enforce. Jadi bulan ni bulan 2, 3. Bulan 4 tak perlu bayar. Bulan 5 pun tak perlu bayar sebab kita dah bayar 2 bulan deposit. Bulan 6 nanti baru start balik. Baru sambung. Kalau guna kad 1 bulan deposit, bulan ni enforce, bulan depan tak perlu, dia tak tarik. Bulan kedua baru dia tarik. Dia akan auto tarik. Kita auto debit lah sebab kita takut terlupa bayar. Takut dia terlapse. Ramai yang terlupa bayar tiba-tiba lapse. Bila dah lapse je, berlaku risiko, waris tak boleh tuntut dah. Sebab dia dah tak aktif. Waris isteri tahu suami dia ambil takaful. Tapi tak perasan CJ dah lapse. Bila berlaku kematian, tiba-tiba nak tuntut tak boleh sebab CJ tak aktif ketika tu. Tu kita sarankan untuk buat auto debit je terus. Dia kalau saya ambil ni rumah apa semua tak siap, apalagi dia memang dah start jalan dah lah. Dia tak melekat dengan rumah, dia melekat dengan diri kita. Life takaful ni, hibah takaful ni dia melekat dengan diri kita. So kalau tak kisah kalau orang yang belum beli rumah pun dia boleh ambil siap-siap. Supaya nanti bila dia beli rumah benda tu dah ada. Dia kalau dia tak ada kena mengena dengan rumah, cuma itu persediaan kita. Faham. Okey. Soalan lain tak? Boleh. Tak ada. Alright, okay. Itu je daripada saya. Terima kasih Ikwan untuk luangkan masa pagi ni. Nanti kalau saya bagi borang lah kalau nak teruskan isi je borang tu, nanti saya buat submission terus. Okay. Tak apa. Saya fikir dulu tengok macam mana nanti. Boleh. Okay. Terima kasih.